Bismillahirrahmanirrahim. Masalah menghadap kiblat itu fardukah tidak? Apa hukum menghadap kiblat? Kita hadap kena tahu hukum, mana sumber, mana dalil. Ni kata Imam Asy-Syafi'i dalam dalam kitab besar kita Induk ni, maka fardu atas tiap-tiap orang yang sembahyang fardu. Yang dikaitkan fardu atas orang yang sembahyang fardu, dikaitkan sembahyang fardu, dia panggil qaidun lil ikhraj, dikait nak keluarkan sembahyang sunat, atau sembahyang sunat, atau sembahyang jenazah, atau sujud syukur, atau sujud tilawah, bahawa apabila yang lebih sempurna pada menghadap kiblat itu Baitullahil Haram, melainkan pada dua kelakuan yang telah izin oleh Allah Ta'ala pada keduanya. Lagi akan datang sebutkan kemudian insya-Allah. Masalah 124. Jadi hukum menghadap kiblat apa? Wajib. Dia merupakan syarat yang bagi mengesahkan sembahyang. Sembahyang apakah mula-mula menghadap ke Ka'batullah dengan turun wahyu? Al-jawab telah zahir hadis Al-Barra dalam Sahih Bukhari seperti di sini, iaitu sembahyang asar. Ya. Kata Abu Isa, fasalla rajulun ma'ahu al-asr. Ya, fasalla rajulun ma'ahu sallallahu alaihi wasallam al-asrah. Maka sembahyang seorang lelaki serta Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang asar. Dan kata Ibnu Arabi, ini minal Malikiyah, ulama Maliki, nama laki-laki itu Ubadah Ibnu Bishr, dan kata Kil ialah Ubadah Ibnu Nahik. Dia banyak nama tu. Ubadah yang masyhur, Ubadah Ibnu Samit, kan? Banyak nama Ubadah. Dan telah berlaku di sisi An-Nasa'i daripada riwayat Abi Sa'id Ibn al-Ma'ali bahawasanya zuhur, bersemayang yang pertama Nabi semayang ialah zuhur sebelum daripada Islam Mi'raj, sengketa asar. Dan telah bersalahan ulama mana ikhtilaf pada masjid yang disemayangkan Nabi dalamnya, mesti mana pula pada ikhtilaf. Maka di sini di sisi Ibnu Sa'ad di dalam At-Tabaqat bahawasanya sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia 2 rakaat daripada zuhur di dalam masjidnya dengan sekalian muslimin. Kemudian disuruh bawa berhadap kepada Masjidil Haram, maka berpaling ia berhadap kepada Kaabah, dan ya Allah, beredar sertanya sekalian orang Islam. Dan kata orang bahawasanya alaihi salatu wassalam ziarah ia akan Ummul Bashir Ibnul Barra Ibnu Ma'rur pada Bani Salamah. Maka diperbuatnya baginya akan makanan, dan datang waktu zuhur, maka sembahyang Nabi SAW dengan sekalian sahabat 2 rakaat. Kemudian disuruh berpaling menghadap kepada Ka'batullah, kepada Kaabah. Maka berpaling mereka itu dan berhadap mereka itu akan mizab, maka namakan dengan nama Masjid Kiblatain, Masjid 2 kiblat. Bermakna Nabi menghadap pertama pada Maqdis, kemudian tengah tu nak ayat pusing, tengah-tengah sembahyang tu pusing, menghadap balik kepada Kaabah balik. Itu dia panggil Kiblatain. Apa makna kiblatun? 1 kiblat. Kiblatain 2 kiblat. Di masjid itu 2 kiblat, menghadap situ kemudian tengah sembahyang pusing. Sebab dinamakan Kiblatain. Kemudian masalah beredar menghadap kiblat dan hadis. Ya saudara, kemudian daripada sembahyang lelaki-lelaki serta Rasulullah SAW seperti dalam masalah 124 tadi. Ya, itu kenyataannya. Maka laki-laki itu pun keluar berjalan
ke ladang-ladang, masing-masing pergi masuklah kebun ni. Dan kata Abu Isa, kemudian semamarra kaum minal ansar wahum ruku'un fi salatil asr, iaitulah nahwa Baitul Maqdis. Kemudian daripada itu melalui ia atas satu kaum daripada Ansar di tengah ladang, padahal mereka itu rokok dalam sembahyang. Asar ke pihak Baitul Maqdis. Apabila dilihat mereka sembahyang demikian, lalu ia pun naik saksi. Dia pun naik saksi, lalu dia kata apa? Faqal huwa yashhadu annahu shalla ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata maka katanya dia naik saksi bahawasanya telah sembahyang ia serta Rasulullah SAW, ya, wa annahu qad wajjaha ila al-Ka'bah qala fanharafu wa hum ruku'. Dan bahawa sungguhnya telah dihadapkan dia menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram. Kemudian kata Al-Barra, maka berpaling mereka itu, ya, mengedarkan diri menghadap Ka'bah dalam semayang tu. Padahal mereka itu rokok. Ya, dan rokok tu pusing menghadap balik. Apabila didengarkan mereka akan perkataan lelaki itu yang demikian, lalu mereka dalam semayang tu buat pusing terus. Dan kata Abu Isa pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya, Umarah bin Aus dan Amru bin Auf Al-Muzani dan Anas. Dan kata Abu Isa bermula hadis Al-Barra ini ialah hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dalam kitab As-Salah. Ceritakan apa? Berawan ni ejad dalam semayang, tak tunggu habis semayang, dalam semayang dia pusing tadi. Dahsyatnya mereka menyambut perintah. Sudah masalah 126 menghadap kiblat dengan beredar apa hukum? Ya, dia berpusing itu. Kata Imam An-Nawawi dengan sepotong hadis dalam masalah 125 harus semayang kepada dua pihak. Itu boleh. Dan ini ialah yang sahih di sisi ashab kita, mana ulama Syafi'iyah. Maka barang siapa sembahyang ia kepada satu pihak dan ijtihad kemudian berubah ijtihad dalam tengah-tengah sembahyang, maka beredar kepada pihak yang ia ijtihad itu hingga jikalau berubah ijtihadnya 4 kali pada satu sembahyang, maka sembahyangnya itu, ya, yang ia tiap-tiap rakaatnya kepada pihak yang ia sah sembahyangnya. Di situ bagi hukum kan. Macam mana hukum berpusing dalam kiblat tadi boleh kan? Setelah ada maklumat kena semayang, mana kena kiblat pusing. Begitu juga kiblat kita bila kita lakukan ijtihad. Dia pergi naik satu bukit misalnya kan, cari-cari ijtihad. Dia rasa kiblat sini dengan ijtihad ni, dia pun semayang. Tengah semayang, dengan semayang tu dia ijtihad, berat belah sini, pusing madap ni. Rakaat kedua, rakaat ketiga, sedap pusing di empat rakaat, 4 pihak dia menghadap. Apa hukum dia? Sah. Sebab apa? Sebab apa sah? Al-ijtihad la yanqudu bil ijtihadin akhar. Ijtihad tidak terbatal dengan ijtihad yang lain. Faham? Tetapi selama tidak nyata. Kalau nyata tak boleh. La ibrata, ya, bizanni al-bainul khata'. Tidak dikira, tak boleh terpakai. Tak terpakai zan. Apa zan tu? Ijtihad. Bila al-bainul khata', bila nyata salah. Dia naik atas bukit Jiyad kan, dia tengok Kaabah dah tak ada, lepas tu dia pun semayang ikut ijtihad dia, sampai balik ke Malaysia tak ada apa-apa, pun semayang dia sah. Tapi kalau dia tengah semayang ijtihad, lepas tu tengok nampak kiblat Kaabah sana, batal ni, kena ngadap dia balik. Sebab tu nyata. Kalau selama tak nyata, dia sah. Tapi kalau dah nyata, tak boleh. Sebab bila nyata yakin,
Ya, maknanya yakin tidak boleh dihilangkan dengan syak. Maka kaedah kita apa? Apa tadi? La ibrata bizan, la ibrata bizanni, tidak dikira dengan zan. Apa zan tu? Ijtihad. Ya, al-bainul khata', yang nyata salah. Tapi kalau di ijtihad tak nyata salah, okey, itu dipakai. Walaupun 4 tempat dia pusing. Rakaat pertama, rakaat kedua ijtihad rasa lain pula. Rakaat ketiga ijtihad pihak lain. Sampai 4 sembahyang. Semua tu sah. Ya, semua tu sah hukumnya. Sebab tu dia atas ijtihad. Sebab apa? Tak nyata salah. Kalau nyata salah tak boleh lah. Ini atas kaul yang asal, kerana ahli masjid yang sembahyang di Masjid Quba, seperti pada hadis Muslim itu, beredar-edar mereka pada sembahyang menghadap kepada Kaabah, dan tiada memenuhi mereka akan sembahyang. Mana mereka tidak batalkan buat sembahyang balik, tak. Mereka terus pusing, terus jadikan tu sembahyang. Itu menandakan boleh maknanya, ya. Ulama ambil hukum di situ. Dan masalah 127 menghadap kiblat orang celik, bagaimana hukum? Wallah a'lam. Sadaqah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Karim.